Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi kita bertemu lagi untuk PDPR seterusnya. Saya adalah Sir M dari SK Bukit Nana dan PDPR kali ini adalah khas untuk pelajar tahun 6 Uranus 2021. Jadi sebelum itu kita roll VT. Okey, untuk menambahkan mood mengajar, jadi memandangkan sudah sekian lama saya tidak mengajar di sekolah ataupun hampir sebulan lebih asyik PDPR di atas kursi je. Jadi hari ini saya akan tampilkan dengan mengajar secara berdiri. So I have to stand here and then I have the mood to teach. Macam seolah-olah dalam kelas lah kan. So it's okay, sekurang-kurangnya ada pembelajaran yang anda terima hari ini, tidak kisahlah. Macam biasa, kita sambung semula pembelajaran kita pada minggu lepas ataupun 2 minggu yang lepas sebelum kita bercuti. Jadi keluarkan, macam biasa, keluarkan alat tulis, pensel, dictionary dan juga this paper, this worksheet. Okay guys, untuk first session kita akan buat writing. So kita tengok kat situ. Okay, seperti yang saya tunjukkan sini, task 6. Okay, this task you have to understand what is the picture about. Ni kita tak panggil picture lah, kita panggil diagram ataupun rajah. Okay, apa yang dimaksudkan dengan rajah ini? Okay, kalau kita tengok rajah ini berbentuk bulat, di tengah-tengahnya terdapat ayat how to save Mother Earth. We have learned about Mother Earth last 2 weeks. Okay, what we have learned about the pollution. Okay, there are 3 main pollution that stated in the previous lesson. Ada 3 pencemaran yang utama. Kita tak katakan itu sahaja pencemaran yang ada, tapi itulah pencemaran-pencemaran ataupun pollutions yang utama seringkali terjadi pada dunia ataupun pada bumi kita lah. Alright, so what you have to understand about this diagram is you have to write a message to your friend about how to save Mother Earth. Okay, kalau tengokkan soalan, dia kata write a message to your friend and tell him how to save Mother Earth. Jadi kita nak hantarkan message kepada kawan dan memberitahu how to save Mother Earth. Bagaimana cara ingin menyelamatkan bumi. Mother Earth kan bermaksud bumi. Alright, so I will help you how to write this message. Kita akan buat message sesimpel mungkin as long as the sentence is meaningful. Kita bukannya nak buat ayat yang bombastik sangat, kita nak buat ayat yang sekurang-kurangnya betul. Okay? So, yang pertama sekali, kita tengok setiap message bermula dengan dia. Dia ini bermaksud kita ingin menulis surat kepada seseorang dengan, kalau dalam bahasa Melayu contohnya, ke hadapan sahabatku. Tapi dalam bahasa Inggeris dia senang, dia simple dan straightforward. Terus dia dan nama. Jadi tempat kosong seperti ini kita hendaklah menulis nama kawan kita, bukan nama kita. Sebab kita menghantar surat kepada orang lain. So kita kena tulis dia and nama. Kalau sebagai contoh saya buat kat sini, dia Hafiz. Okay, salah siapa yang nak buat nama perempuan pun it's accepted. Alright, dia Hafiz. Okay, I want to tell you about how to save Mother Earth. Kita memerlukan, kita straightforward dengan membuka ataupun kita straightforward dengan opening dulu. Kita cakap macam saya ingin memberitahu mengenai bagaimana cara menyelamatkan bumi. Okay, how to save Mother Earth. Okay, it's accepted if you want to use first, second, third, or you can use the word we can. Kita boleh, contohnya sebagai contoh kalau kita tengok apa ayat yang dibagi. The first one is practice 3R. The second one is volunteer for clean-ups. Maafkan saya, volunteer for clean-ups. Conserve water. Use long-lasting bulbs. Walk and bike. Stop littering, campaign and plant trees. Okay guys, based on the words given, you don't have
to use all the words, but at least 3 or 4. Okay, you can use 3 or 4. Please bear in mind, this is not for general to other school. This method is only for my school. Nanti ada lah, kalau saya takut akan ada setengah orang yang akan cakap, takkan nak guna 4 je. Jadi sekarang ni, I understand how my student was. How my students are. I know their capabilities, I know their abilities. So, I know their knowledge. So, I ask them to write only 4 at least. Jadi, kalau kira budak yang pandai tu nak guna semua perkataan, it's accepted. Okay? So, kita tengok kat sini, ada 1, 2, 3, 4. So, kita katakanlah dalam situasi ni, pelajar tak faham. So, kita sebagai, katakanlah pelajar tak faham. Kita tengah melakukan, kita tengah exam, tiba-tiba dapat semua perkataan ni. Alamak, semua perkataan ni susah. Jadi kita ambil yang tahu je. Kita carilah perkataan yang kita tahu. Sebagai contoh, plant trees. Takkan nak tahu plant trees apa? Plant trees ialah tanam pokok. Campaign. Apa campaign? Campaign dalam bahasa Melayu juga campaign. Stop littering. Maksudnya berhenti membuang sampah merata-rata. Walk and bike easy guys. Senang. Walk and bike. Use long lasting bulbs. Gunakan lampu yang tahan lama. Conserve water ialah kita simpan air, dan juga volunteer. Volunteer ni macam biasa saya pernah terangkan. I have told you what is the meaning by volunteer. Volunteer means you sukarela, okay? Without asking any upah. Jadi kita katakan volunteer ni adalah satu sukarela. Kita buat sesuatu tu tanpa mengharapkan upah. Okay, so Jom terus kita masuk ke dalam karangan ya. Okay, pertama sekali kita tulis nama Dear Hafiz. Sebagai contoh tadi saya dah buat Dear Hafiz. Okay, yang kedua, I want to tell you about how to save Mother Earth. Okay, kita teruskan ambil point kenapa kita hantar message. We can, ini senang. Kita nak cakap kita boleh. Sebab dia tanya bagaimana cara untuk menyelamatkan bumi. So, kita start dengan we can. Okay, we can stop littering. Just take the words and put into the sentence. We can stop littering. Full stop. That first. Okay, then, untuk menambahkan kesedapan ayat, kita juga boleh menggunakan, besides that, we can plant trees. Next, kita nak gunakan penambahan ayat sebagai penyedap ayat. We can walk and bike instead of using motor cars. Maksudnya kita boleh berjalan dan berbasikal. Instead of tu maksudnya menggantikan penggunaan kereta. Kerana kereta menyumbang pencemaran asap. Jadi pencemaran asap adalah pencemaran udara. Dan at the end, you have to conclude the message dengan you just write, okay, that's all for today. Just to conclude the message. And the last one, you have to write your name under the word your friend. Okay, bawah perkataan your friend tu anda kena menulis nama sendirilah sebab kita pengirim. Tak apalah, tak nak tulis nama sendiri pun tak apa. At least nama yang berbeza dengan nama penerima. Boleh faham? Jadi settlekan dahulu kerja ni, kemudian kita akan sambung semula untuk next session. Okay, untuk next session. Jadi, kita berhenti seketika. Kita tengok iklan ini dahulu. Okay, bertemu lagi kita dalam sesi yang kedua, next session. Kali ini kita akan bercakap ataupun kita akan belajar mengenai grammar. So, apakah grammar hari ini? Okay, kita akan belajar grammar hari ini mengenai continuous tense. Present continuous tense ni sebenarnya kita dah belajar. Dan untuk memudahkan present continuous tense, yang pertama sekali kita kena tahu singular plural, dan kita kena tahu verb to be, dan kita kena tahu verb, action verb. Okay, first thing first, saya akan terangkan apakah itu singular plural. Dalam kelas saya selalu tekankan kita ada 7 adik-beradik. 7 adik-beradik mewakili personal pronouns, iaitu I, you, she, he, we, they and it. Okey, dalam kumpulan 7 adik-beradik ini, ia terbahagi kepada 3 kumpulan, iaitu dia terbahagi kepada 2 kumpulan, kumpulan singular ataupun satu, dan juga kumpulan plural ataupun lebih daripada satu. Jadi kita buang I sebab saya akan terangkan I ni nanti.
Okey, selain daripada I, tinggal he, she dan it. He, she dan it dikumpulkan dalam satu kumpulan iaitu singular. He ni lelaki. Kalau kita sebut nama orang pun dijatuh kepada he. Begitu juga dengan she. She bermaksud perempuan ataupun dia perempuan. Ataupun kita sebut nama dan dia mewakili perempuan. It merujuk kepada binatang ataupun benda. Okey. So, selain daripada she, he dan it, ia jatuh kepada kumpulan plural. Jadi, you, they dengan we adalah plural. Itu yang pertama. Kita kena fahamkan dahulu 7 adik-beradik ini. Dan I sahaja yang tergolong dalam kumpulan istimewa. Bukan I budak istimewa. Maksudnya I ni sahaja kita guna benda lain nanti. Okey? Okey, yang kedua, verb to be. Verb to be bermaksud dalam pelajaran kali ini ialah is. Okey, sebelah sini lah. Is, are, am. Hanya I saja kita akan guna am. Okey, nanti saya akan terangkan. Hanya ingat, hanya I saja guna am. Selain daripada I, terbagi kepada dua kumpulan. Iaitu singular akan menggunakan is. Singular kat sini, guna is kat sini. Plural menggunakan are. Plural kat sini, are kat sini. Okey, faham? Sebagai contoh, kita akan tengok nanti. Alright. So, faham setakat ni? Yang pertama sekali, kita ada dua kumpulan, singular, plural. Dan yang kedua, kita ada verb to be, is, are dan am. Okey, am mesti guna untuk I. Hanya I sahaja boleh guna am. Alright, kita masuk kepada tajuk present continuous tense. Kalau kita tengok, okey, kita buang semua ni, buang. Kalau kita tengok jadual yang diberikan dalam latihan ataupun dalam worksheet yang saya bagi tu, kita tengok present continuous tense. Okey, present continuous tense. To refer to things happening now. Menunjukkan satu-satu perbuatan tu dilakukan pada waktu kita bercakap. Maksudnya contoh macam sekarang. Saya sedang berdiri. I am standing now. I am standing now. Sebagai contoh, saya sedang berdiri. I am standing now. Yang kedua. Oh, dia bagi kat sini Kita tengok contoh. I am reading a book on the... Membaca buku mengenai alam sekitar. Saya sedang baca buku. Maksudnya saya tengah baca walaupun ini bukan buku, kita anggap ini buku lah. Alright, yang kedua, Li'annahu and her friends are participating in the gotong royong project. Okey, Li'an adalah singular tetapi and her friend. Bila Li'an dan juga her friend, okey, menjadi ramai, lebih daripada satu. So, ia akan jatuh kepada kumpulan plural. Okey? Bila kumpulan plural, kita akan gunakan are. Okey. Yang membezakan present continuous tense ialah kita mesti tambah ing pada verbs ataupun kata kerja. Yang pertama, I am reading, kata kerjanya ialah read. Dan kita tambah ing pada the word read. Okey, untuk second sentence, untuk ayat yang kedua, perkataan ataupun kata kerjanya ialah participate. Ataupun dalam bahasa Melayu, menyertai. Okey, jadi untuk menunjukkan perbuatan itu dilakukan sekarang, kita tambah ing. Okey, dan yang menentukan is atau a atau am adalah the personal pronoun. Sama ada nouns tu sendiri. Kalau dalam ayat ni, I am. Yang kedua, Li'annahu and her friends. Li'an dan kawan-kawannya. Li'an dan kawan-kawannya merujuk kepada lebih daripada satu. Okey, itu contoh yang pertama. Yang kedua, to refer to habits and things that happen over a period of time. Okey, ini ingin menunjukkan sesuatu aktiviti itu dilakukan pada satu tempoh masa tertentu. Tak faham? Kita tengok contoh. Mr. Joshua is resting at home after his surgery. Jadi, dia khabar Mr. Joshua ini berehat. Berehat di mana? Di rumah after means pembedahan. Okey, maksudnya dalam tempoh pembedahan tu dia berehat di rumah. Itu yang menunjukkan present continuous tense. The second sentence is they are studying in the university. Dalam tempoh duduk di universiti, mereka sedang belajar. So they are, sebab they lebih daripada satu. Okey, so faham Yang penting dia kena tambah ing pada verb yang diberikan nanti. Alright, number 3. Number 3. To refer to things in the near future. Untuk merujuk sesuatu yang akan berlaku tapi tak terlalu jauh akan berlaku. Sebagai contoh, Najmi is coming home on Thursday.
Najmi akan pulang ke rumah pada hari Khamis. Walaupun benda tu tak berlaku lagi, tapi dia menggunakan is coming. Okay, on this Thursday. Maksudnya dia akan pulang pada hari Khamis nanti. Dan the last example, we are having a party next week. Bermaksud kita akan mengadakan majlis pada minggu depan. Kita boleh gunakan present continuous tense here. Okay, ada faham So, untuk memudahkan, ingat untuk exercise hari ni, semua verb mesti guna present continuous. Kita tengok contoh yang pertama. Complete the conversation below using the correct present continuous tense. Mom, hello dear. Is everything okay? Tanya mother, tanya mom. So, ayah dia jawab apa? Ayah dia jawab, hi, everything is fine. Najmi blanks sweep the floor. Dia nak bagi tahu Najmi sedang sweep the floor. Sweep bermaksud menyapu. Najmi sedang menyapu. The first thing first, you have to understand. Najmi is singular or plural? Okay, good. Najmi is singular sebab dia seorang. So, Najmi is sweeping. So, kita kena tambah ing pada perkataan sweep. Alright? So, itu contoh yang pertama. Okay, contoh yang keenam. That's great. Kat situ. Jadi, semua perkataan mestilah tambah ing saja. Cuma nak membezakan kalau dia belum letak is atau a, letak is atau a. Alright. Jika perkataan itu berakhir dengan huruf i, sebagai contoh, make ataupun take ataupun drive. Okay, ada 3 contoh kat sini. Ini adalah kata kerja. Katakanlah make, kita ingin menjadikannya kata kerja present continuous tense. Kita kena tambah ing. Tetapi dalam bahasa Inggeris, i perlu kita buang sebelum kita tambah ing. Perkataan make akan menjadi making. M-A-K-I-N-G. Alright? Begitu juga dengan take. Taking. T-A-K-I-N-G. Dan driving. D-R-I-V-I-N-G. Kita buang E. Alright? So, habiskan semua exercise ni. Daripada mom, dad dan juga 1 hingga 7. Okay? Senangkan exercise hari ini. Setakat itu sahaja yang dapat kita bersama-sama pada hari ini. Semoga kita dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan segala masalah penyakit dan diberikan kesihatan yang baik. Alright? So, setakat itu sahaja dapat kita bersama pada hari ini. Semoga kita jumpa lagi dalam masa yang akan datang. Dan untuk itu, Assalamualaikum dan bye-bye.